Selepas kali terakhir diadakan 55 tahun lalu, istiadat kemahkotaan Sultan Johor akan terpahat dalam sejarah negeri Johor dan menunjukkan negeri itu kaya dengan adat serta nilai tradisi. Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar bertitah istiadat kemahkotaan kali ini lebih istimewa kerana rakyat Johor dan seluruh negara bakal menyaksikannya secara langsung di kaca TV. 55 tahun rakyat Johor tak nampak ada kemahkotaan. Bezanya dulu dan sekarang kemahkotaannya, adat tetap sama. Adatnya tak bertukar. Bezanya kedudukan istana besar, bezanya dengan dulu dengan sekarang, dan keistimewaannya semua lapisan golongan rakyat di negeri Johor dan di negara kita akan dapat lihat di kaca TV. Di daerah-daerah semua Johor, dia akan adakan big screen supaya semua dapat lihat. Barang-barangan adat kebesaran akan dipamerkan di semua 10 daerah Johor. 2 hari gitu. Dan bukan saja itu, kereta pun semasa almarhum Sultan Ismail berarak di Bandar Johor, maka kereta yang terbuka, kereta itu akan dipamerkan juga. Jadi saya ikut tradition di atas nasihat-nasihat jemaah majlis diraja. Dan mana yang molek, kita tambah. Mana yang tak molek, kita kurangkan. Tapi tradition tetap. Selepas kemahkotaan, mahkota Johor tu akan pergi semua daerah, termasuk saya sekali. Jadi, dia orang boleh tengok dengan lebih dekat. Yang ada tu tak tahu pun, dia tahu tengok gambar saja. Biji mata belum tengok. Inilah satu-satu peluang. Keluarlah beramai-ramai, tengok. Selepas ni mahkota tu tak akan keluar balik sampai ada kemahkotaan baru akan datang. Untuk rekod, istiadat kemahkotaan berbeza berbanding istiadat pertabalan kerana istiadat kemahkotaan membabitkan pemakaian mahkota kepada Sultan, manakala istiadat pertabalan disempurnakan apabila Raja menaiki takhta menggantikan Sultan terdahulu yang mangkat. Istiadat bakal berlangsung di Istana Besar Johor bermula jam 9 pagi 23 Mac ini dan akan disiarkan secara langsung di TV3. Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dimahkotakan sebagai Sultan Johor kelima dalam istiadat kemahkotaan yang menampilkan adunan budaya istana, Islam, Melayu serta Barat yang penuh eksklusif di Istana Besar Negeri Johor pagi Isnin. Mahkota Kerajaan Johor diletakkan di atas kepala baginda oleh Mufti Johor Datuk Muhammad Tahrir Samsudin tepat jam 10.10 pagi. Muhammad Tahrir selepas itu meletakkan mahkota permaisuri ke kepala Raja Zahid Sofia Sultan Idris Shah. Istiadat kemahkotaan itu bermula jam 9.20 pagi apabila Sultan Ibrahim bersama Raja Zahid Sofia mencemarduli berangkat dari Istana Bukit Serin ke Istana Besar. Sultan Ibrahim yang mengenakan pakaian khas berwarna biru dan Raja Zahid Sofia memakai baju Melayu Johor tiba di Tangga Agung Istana Besar 15 minit kemudian dengan disambut lagu bangsa Johor. Pada jam 10 pagi, Sultan Ibrahim dan Raja Zahid Sofia masuk ke bilik singgahsana dan menaiki takhta kerajaan Johor, iaitu 2 kerusi diraja berbalut kain baldu biru. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menghadap dan mempersembahkan pemasyuran, diakhiri dengan laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali. Sultan Ibrahim kemudian membaca titah ikrar sebelum Timbalan Mufti Johor Datuk Yahya Ahmad membaca doa, diikuti Tahrir meletakkan mahkota di kepala Sultan Ibrahim dan Raja Zahid Sofia, diiringi 21 das berdilan meriam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
Istiadat itu diteruskan dengan majlis menghadap takzim yang dimulakan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail dan isteri Cik Puan Khalidah Bustamam. Ia diikuti Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar, Tunku Aris Bendahara Tunku Abdul Majid Idris Iskandar dan isteri Tunku Teh Mazni Tunku Yusof, Tunku Tun Aminah, Tunku Laksmana Johor Tunku Abdul Jalil, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar. Sultan dan Permaisuri Johor kemudian berangkat ke anjung istana untuk menerima tabik dan lintasan hormat 7 helikopter milik Angkatan Tentera Malaysia dan Sultan Johor HM Johor Flight dengan 3 daripadanya membawa bendera Johor melintasi ruang udara Istana Besar. Istiadat kemahkotaan diakhiri dengan perarakan Sultan Ibrahim dan Permaisuri Raja Zaidi Sofia sejauh 7 km sekitar Bandaraya Johor Bahru sebelum berangkat pulang ke Istana Bukit Serin. Turut mencemaduli berangkat ke istiadat itu ialah Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah dan Sultanah Pahang, Sultanah Kalsom, Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dan isteri Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Nur Zahira. Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar terkenal sebagai seorang pemerintah yang sentiasa menitik beratkan kemakmuran negeri Johor. Menerusi pelbagai program pembangunan yang direncana sejak ditabalkan pada 2010, antaranya wilayah pembangunan Iskandar, Sultan Ibrahim menegaskan setiap perancangan yang dibuat mengambil kira kepentingan dan manfaat kepada rakyat. Bila ada projek segini, mestilah ada peluang-peluang pekerjaan. Rebut. Yang untung besok kawasan situ. Peluang-peluang. Sekolah akan dibina, stadium baru akan dibina. Untuk siapa benefit? Untuk rakyat. So as pembangunan berjalan lancar di Johor, Forest City or other development will start to adjust to complement one another. Bukan buat terus saja, tak ada mikirkan lain. Kita pun mesti mikir market tu macam mana. Orang kata dengan pembangunan yang giat yang rancak di Johor ni, mungkin there will be oversupply. I say no. Dulu, 5 tahun dulu, hotel di Johor ni, occupancy rate 30% saja. Today, 95%. Hotel dah tak cukup pula. We are short of 5,000 room in Johor today. Bermakna apa? There is a kemajuan kan? Baginda juga menasihatkan rakyat agar terus bekerja keras untuk memastikan agenda pembangunan negeri Johor tercapai. Dalam kajian Johor, saya tak kira lagi seniority. Merits that count. Boleh kerja tak boleh kerja. Takkan nak naik pangkat kira umur, kira berapa tahun dah kerja. Boleh mikul tak tanggungjawab tu. Merits that count. Itu pada rakyat. But my aim, Johor mesti maju. Siapa yang pemalas, kena sepak je lah. No time to be malas. Johor maju, rakyat bahagia. I want to put Johor on the map of the world. Saya nak dunia tahu Johor kat mana. Di tempat pembangunan saya allow. Itu bermakna orang luar negara tahu Johor di mana. Raja dan rakyat berpisah tiada. Begitu perumpamaan hubungan Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dimasyhurkan sebagai Sultan Johor mulai 23 Januari 2010. Malah sejak bergelar Tunku Mahkota Johor, Baginda sudah mendekati rakyat dalam pelbagai program, khususnya Kembara Mahkota Johor. Garang ni bukan semestinya garang, tidak.
Silap mesti dia tegur. Kita mesti terimalah kalau kita buat silap. I don't tolerate nonsense lah. Simple as that. And I don't like hypocrite. Yang tak kenal saya memang, but I know where to break the ice. Orang yang tak kenal saya, I know where to break the ice. Macam rakyat-rakyat saya yang mana saya melawat, dia semua takut. Nak ke depan takut. Dia tak kerti protokol, tak apa. Panggil, datang. Berbual lah sekarang ni. Baru dia feel, Segenap lapisan masyarakat mengagumi ketokohan baginda dalam pelbagai bidang, daripada pentadbiran kerajaan, ketenteraan, perniagaan sehinggalah ke bidang sukan. Selain itu, kepribadian yang mudah mesra dengan rakyat tanpa mengira kaum dan agama menjadikan Sultan Ibrahim idola masyarakat. mungkin berbeza sikit kalau dari segi politik. Tapi campuran baik orang ni daripada kepercayaan dia lain. Tapi bila bersatu, contohnya kalau kita tengok di stadium, semua lapisan kaum berganding bahu menyokong JDT. Semasa kembali mahkota pun, semua keluar beramai-ramai untuk menyambut saya. Di Johor, baik Cina, baik India, Melayu, itu keturunan dia. Bangsa Johor. Pesanan dia, sentiasa hormati orang tua. Dan ingat, dia kata pada saya, engkau hamba rakyat. Tanggungjawablah konon rakyat. Nampak tak rumput kat luar tu? Nampak apa? Saya tak faham apa benda dia nak bercakap rumput kat luar. Anggapkan rumput tu lagi tinggi. Start pada bawah, naik ke atas. That is pesanan almarhum selalu. Ada satu cikgu agama saya sampai sekarang, Datuk Kadir Anwar. Panjang umur, alhamdulillah dia. Saya sekolah agama Air Molek. Dulu-dulu, bawa pergi sekolah apa? Mesti ada getah gundu. Guli ataupun cepe. Satu kali, saya pun marahlah dengan cikgu Kadir ni. Saya suka beli gula-gula. 5 sen dapat 3 gula hex dulu. Gula-gula saya simpan dalam songkok. Dia tahu kat mana saya simpan gula-gula ni. Dia buka songkok saya, dia ambil. Satu hari, dekat tangga nak naik kelas saya tu, ada sarang tembuan. Cikgu Kadir tengah naik aja, saya pun lastik dengan gundu saya sarang tembuan. Tembuan tu sudah sengat dia. Dia heret saya pergi ke bilik guru besar dengan telinga macam tak jijak kaki rasa lah. Kena heret. Wah, kena marah betul. Tapi saya hormat dia. Nakal saya macam mana pun di sekolah, tak pernah melawan cikgu. Bahasa dengan cikgu. Tapi yang sekarang ni banyak melawan cikgu. Dulu kalau kena pukul, tak pernah balik beritahu mak bapak. Takut kena sambut lagi. Jadi tak pernah beritahu. Diam dia. Interviewlah cikgu-cikgu yang ajar saya tu. Almarhum beri dia rotan. This is for my son. Kita patut terima kasih guru-guru yang ada tu didik kita. They made what you are today. In fact, I met Raja Zarif in the phone. Ada orang bagi nombor telefon. Saya ni masa muda dulu Romeo lah. So to me, kalau saya dapat tackle Raja Zarif ni, one achievement. So saya try telefon. Dia tak melayan saya. Lepas tu saya telefon balik, tak jawab. Saya pun malu lah. Saya pun tak nak telefon lagi lepas tu.
Hamba Allah yang beri nombor ni datang balik 6 bulan belakang. Bagi lagi satu nombor. Telefon lah. Dia dah balik daripada England, tengah holiday. Ada malu lah. Buatnya tak layan lagi macam mana. So, saya telefon lagi sekali. Tetap dia diam dalam telefon. Saya gunalah saya punya psikologi punya taktik. 4 jam saya berbual. Pagi petang saya berbual dengan dia. Sampai tertidur kat telefon. Masuk 3 hari saja, saya kena belayar ikut almarhum melawat pulau-pulau ni semua di Johor. So dulu-dulu mana dah ada handphone kan. Balik saya terus telefon dia. Dia kata apa tau? I miss talking to you. Wah, saya kata ulat bulu dah naik daun. Almarhum ajak datang rumah daripada Singapura, ajak datang makan di Istana Kombi Hill yang lama tu, barbecue. Selepas orang lain semua dah balik, almarhum panggil saya dengan cerita dia, "Mai duduk meja dia." This was the word. Apa lagi? Propose lah. Betul ke bah ni? Tak apa, dia fikir dulu lah bah. Tak mau propose. Lepas tu saya hantar Raja Zarif balik. Jangan jadi bugis pengecut. Is your intention honourable or dishonourable? Saya kata honourable. Pergi balik sekarang, tanya dia sanggup tak jadi bini kau? Kalau dia sanggup, dalam masa 2 minggu mesti nikah. Mesti kahwin terus. Saya pergi balik lah. Tanya. Raja Zarif punya kakak telefon ayahanda dia. Tanya, setuju boleh menghadap semalam. Terus saya balik rumah, almarhum ada lagi, subuh tu. Apa dia kata? Dia setuju bah. Bagus. Besok pukul 8 pagi, engkau naik kapal terbang pergi ke Ipoh. Di Ipoh ada satu helikopter tunggu, terbang pergi Kuala Kangsar. Menghadap Sultan Perak sendiri, minta sendiri. Dalam masa 2 minggu, saya menikah. Nikah gantung. 1 tahun tak boleh jumpa. Raja Zarif mesti graduate dulu. Masa tu tahun 82, saya kahwin 83. So, Alhamdulillah. Dapat 6 cahaya mata. Kenangan manis dengan almarhum banyak. Saya ni banyak hobi. Saya suka radio control, semua sekali. Banyak saya punya... I don't live a boring life. Saya mesti buat sesuatu. So almarhum tu, dia copycat. Dia suka kacau hobi saya. Jadi kalau nak start satu hobi dengan almarhum, baik kereta ke, motosikal ke, semua dia punya mesti lebih baik pada kita. Mesti enjin lain lebih laju apa. Saya belajar naik motor pun dengan almarhum. Mengikut di sana sini sampai JB, daripada Johor sampai ke Kuala Lumpur masa di Agong dulu. Motosikal dia orang lain tak boleh basuh. Saya seorang je yang kena basuh motor dia. Pasal dia tahu cara saya basuh. Pasal dia ajar saya basuh-basuh benda ni dulu. Very simple man. Kalau orang luar yang tak tahu apa hal dalam istana ni, memang dia orang ingat kita makan 2 kambing, 20 ekor ayam atas meja. Walau hal makan di istana ni lagi simple pada orang luar makan. Almarhum tak makan benda pelik-pelik. Dia makan, kalau satu lauk, satu je. Dia suka nasi ambang. Pergi belilah dekat Sentosa ke, dekat Angsana sana. 1 paket. Kalau 3 bulan lah kita makan nasi ambang. Orang lain pun nasi ambang juga. Dia tak muak. Ada satu kali tu saya nak basikal. Model baru keluar, chopper. Ingat tak? Yang ada gear tu. Basikal tu harga RM120, Riley. Saya nak sangat. Almarhum nak saya belajar nombor 1 je. Macam mana nak belajar dapat nombor 1? Baru dapat basikal. Saya dengan inisiatif saya, hari-hari saya pungut botol kosong, dekat rumah ke, kat mana.
Saya pergi jual dekat Guni Karong. Satu botol FN 5 sen. Dan saya also collect besi buruk. Dekat workshop-workshop mana besi yang buang-buang, saya collect. Satu kati 3 sen. Saya jual. 3 bulan saya buat benda ni, saya kumpul duit, saya beli basikal tu. Yang mana saya nak. Macam gitulah. My effort lah. Mikul tanggungjawab prinsip saya kebanyakan dinasihat oleh almarhum ayahanda saya. Saya kena ikut jejak langkah dia sikit. Tak semua saya ikut. Tapi yang mana bagus, semua sekali saya ikut. Semasa saya kecil pun, bukan saya orang senang. Macam orang susah juga. Saya dah merasa susah. Almarhum, dia tak manjakan anak dia dengan duit, wang ringgit, tak ada. Kena kerja keras saja. Dan saya ni banyak mengikut dia mana-mana dia pergi, daerah-daerah. Itu sebab saya kenal banyak orang tua-tua. Pasal saya kenal daripada kecil. Dan adalah tanggungjawab saya ini hari menengokkan nasib-nasib rakyat saya. Banyak ada yang menulis surat, minta bantuan, permohonan. Mana yang sabit akal, saya boleh tolong. Are you fit? Dia tanya gitu. Yes, Pak. 10 hari sebelum dia mangkat ni. Lepas tu tengok lagi sekali, dia tanya saya benda pelik. Are you fit as a bull to rule? Saya kata yes.